Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi. Wastanna bisunnatihi. Wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Wahai kaum, berusahalah untuk menemui Tuhanmu dan malulah kepadanya. Sebelum engkau mula menemuinya, sebagai malunya seorang mukmin kepada Tuhannya, kemudian malulah kepada makhluknya. Kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan agama atau yang mengoyak-ngoyakkan batasan syariat. Maka dalam hal ini, dia tidak harus bersikap malu lagi. Malah hendaklah dia bersikap tegas terhadap agama Allah dan mendirikan hududnya dan menurut perintahnya sebagaimana yang dipesan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, dan jangan sampai hati kamu dikuasai oleh belah kasihan terhadap keduanya, yakni lelaki dan perempuan yang berzina itu, dalam menjalankan hukum Allah. Surah An-Nur ayat kedua. Siapa yang benar penurutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia akan dipakaikannya dengan perisainya dan topi besinya, diserahkan sebilah pedangnya, kemudian dilengkapkan dengan adab susilanya, budi luhurnya dan akhlaknya, lalu disarungkan dengan pakaiannya. Dia sungguh gembira kerana melihat seorang dari umatnya yang sangat mulia kelakuannya. Sambil mensyukuri Allah terhadap kurnia yang besar itu, lalu dilantiknya menjadi pengganti dan penunjuk jalan buat umatnya untuk menyeru mereka ke pintu Allah Ta'ala. Dahulu Nabi SAW sendirilah yang menjadi petunjuk jalan dan penyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang sesudah baginda kembali ke rahmatullah Ta'ala, lalu Allah telah melantik dari umatnya seorang yang menjadi penggantinya. Dan orang ini adalah satu dari bilangan beratus ribu orang yang sanggup menjalankan tugas untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan sanggup bersabar menanggung pelbagai penganiayaan, namun tabah dalam tugasnya memberi nasihat kepada mereka. Dia selalu tersenyum di muka orang-orang munafik dan di muka orang-orang yang jahat. Dia memang suka menghalang kerja ini, namun dia tetap mencari jalan untuk melepaskan mereka dari jalan yang bengkok untuk membawa mereka ke jalan menuju ke pintu Tuhan mereka. Sebab itu ada setengah ahli sufi berkata, tidak akan tertawa di muka orang fasik kecuali seorang arif billah sahaja. Orang arif billah itu tertawa di muka orang yang fasik untuk menunjukkan kepadanya bahawa dia itu, yakni orang fasik itu, terkeliru dan tidak mengerti hakikat apa yang dikatakan. Sedang si arif itu mengetahui tentang kerobohan rumah agamanya, kehitaman wajah hatinya yang penuh dengan cacat dan karat. Sang fasik dan munafik itu menyangka keadaan mereka yang rosak itu tiada diketahui oleh si arif billah, dan bahawa apa yang tersimpan dalam batinnya tiada siapa yang boleh mengetahuinya. Tidak, sekali lagi tidak. Jangan sampai dia ingat dia dapat menyembunyikan semua itu dari pandangan orang arif billah itu. Malah dengan sekali imbas atau sekali pandangan atau dengan sekali sebutan dan gerakan sahaja,
Si arif billah itu sudah dapat mengetahui apa yang tersimpan di balik zahirnya maupun batinnya. Dan jangan sampai ada siapa yang syak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang perlu menjadi suatu keutamaan dalam kehidupan beragama ialah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita kepada Allah kerana Allah Taala yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, serta menganugerahkan kepada kita ilham untuk melakukan kebaikan, bahkan diberikan kepada kita hidayah dan taubat. Maka kita malu nanti bila kita bertemu dengan Allah dengan nikmat yang banyak, dengan kecuaian yang jelas dan kealpaan kita ini. Waktu kita berdiri di hadapan Allah dan diingatkan tentang nikmatnya, maka kita gagal memenuhi nikmat tersebut dengan sedikit perintah Allah. Ketika mana Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat yang banyak, Allah Ta'ala hanya menuntut kepada kita yang sedikit. Kerana nikmat-nikmat ini percuma, sebagai satu rahmat Allah, sebagai satu kurniaan Allah dan sifat pemurahnya. Dan yang dituntut daripada kita juga untuk kemuliaan dan kelebihan kita. Namun kita tetap gagal. Maka perasaan malu itu perlu ada pada diri kita. Kerana itu satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada bersama para sahabat, baginda berkata, istahyu minallah haqqal haya. Hendaklah kamu malu kepada Allah dengan malu yang sebenar. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna nastahyi minallah. Kami memang malu pada Allah. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa zakum, walakin, bukan macam tu. Bukan malu yang kamu faham, tapi malu yang sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh Allah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, walakin man istahya minallah haqqal haya. Orang yang benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, apa yang dia buat? Falyahfazir ra'sa wa ma wa'a, walyahfazil batna wa ma hawa. Iaitu dia pasti akan menjaga seluruh kepalanya dan apa yang terkandung dalam kepalanya, dan dia menjaga perutnya dan apa yang masuk ke dalam perutnya. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan dia hendaklah senantiasa ingatkan mati dan juga hari kehancurannya. Wa man arada al akhirah taraka zinatal hayati dunya, wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya, faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang malu pada Allah itu dijaga kepalanya dan apa yang terkandung pada fikirannya, dijaga perutnya, apa yang masuk dalam perutnya, bahkan dia ingat mati dan hari kehancurannya, dan dia punya keutamaan di akhirat sehingga dia sanggup meninggalkan perhiasan dunia. Kalau macam tu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barulah dia malu. Barulah malu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata jaga kepala, apa maksud jaga kepala? Segala panca indera yang ada pada kepala. Mata, telinga kita, mulut kita. Ini kepala kita. Kepala ialah sistem seluruh tubuh kita. Dan dalam kepala tu, apa yang ada dalam kepala, apa yang kita fikir. Apa yang kita fikir pun kita kena malu, walaupun kita belum buat. Kadang-kadang kita fikir tak nak bangun subuh esok, kita patut malu dengan fikiran macam tu. Kita ada fikir nak buat maksiat, kita ada fikir nak buat benda yang salah, maka kita patut malu pada Allah. Bayangkan kalau fikiran itu dapat dipertontonkan di hadapan manusia, kita malu tak? Malu. Dalam kepala kita ni, apa yang kita fikir lalu Allah pertontonkan, keluar kat skrin. Malu tak pada orang? Malu. Bagaimana kita tak malu pada Allah, yang Allah mengetahui apa yang kita fikirkan? Sebab tu kita diajar beristighfar kalau datang pemikiran yang tidak baik, datang pemikiran-pemikiran tak baik, wa imma pada perkara-perkara yang melibatkan perintah Allah Ta'ala atau perintah Rasulnya, atau pada perkara-perkara yang menjadi kemuliaan kita sendiri. Tak pernah terfikir kita nak langgar perintah Allah, tak pernah.
Saya tak pernah fikir kalau saya buka aurat, biar orang nampak rambut saya cantik kalau bagi perempuan. Biar orang nampak sekian-sekian. Tak pernah terfikir. Tak pernah kita terfikir kalaulah saya dapat riak di hadapan orang tu, orang ni supaya dia tahu siapa saya. Tak pernah terfikir. Tetapi ini didikan kita sebab bila kita tahu Allah mengetahui apa yang kita fikirkan dan apa yang kita berada dalam hati kita. Sebab itu bila para ulama menyebut zikir yang paling baik ialah zikir dalam hati, untuk menjadi benteng kepada apa yang kita fikirkan. Ya, zikir di lidah benteng pada apa secara zahir apa yang kita akan katakan. Bila kita sebut astaghfirullah, la ilaha illallah, maka lidah kita terpelihara daripada mengumpat, mengata, mengeji atau ungkapan-ungkapan yang tak baik. Tapi hati kita mana bentengnya? Maka hati kita juga dengan zikir. Sebagaimana kita berzikir pada mulut, kita juga zikir pada hati. Dan zikir mulut dan hati ini gabungan yang paling mulia sekali. Orang yang macam inilah pertahanan dalam dan luarnya kuat. Kadang-kadang kita mampu zikir astaghfirullahalazim 100 kali, kadang 1000 kali. Kita berselawat kepada Nabi SAW dengan jumlah yang banyak, tapi hati kita tak buat apa. Hati kita menganggur. Hati kita just biarkan apa pun yang merosakkannya. Kerana itu kita tak kuat untuk konsisten dalam ibadat. Kerana itu kita cepat dimainkan oleh syaitan. Syaitan waktu dia nak goda manusia, dia akan tengok hati orang tu dulu. Sebab itu ahli ibadat tidak ditakuti oleh syaitan. Sebab dia mengetahui ibadatnya cuma pada zahirnya, bukan pada hatinya. Bukan pada hati. Kerana itu orang yang faqih lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. La faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Seorang yang faham betul-betul, faqih, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid, 1000 ahli ibadat. Yang kita nampak zahirnya ibadat. Tapi syaitan ni bila dia memandang manusia untuk goda, dia lihat sampai ke dalam. Dia tak lihat luar je, dia lihat sampai ke dalam. Itu diceritakan bila Allah Ta'ala menyempurnakan ciptaan Adam, maka Iblis pun tengok Adam AS. Ketika mana Adam belum ditiupkan roh, lalu Iblis masuk, melihat Adam dan masuk ke dalam tubuhnya. Sebab kita tahu di antara kemampuan ataupun izin Allah kepada Iblis dan keturunannya boleh masuk dalam badan kita. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Syaitan boleh masuk dalam tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Syaitan boleh masuk dalam badan kita. Sebab itu manusia ada yang kerasukan. Yang dirasuk oleh jin tu cuma biasa-biasa je. Yang dirasuk oleh syaitan lagi bahaya. Kalau tuan-tuan dengar kena rasuk di jin sampai ia menjerit, melolong, itu sebenarnya kecil berbanding yang dirasuk oleh syaitan sehingga tak nampak jalan kebenaran, tak nampak jalan hidayah, tak nampak dia salah, tak nampak dia berdosa. Ini sedang dirasuk oleh syaitan. Tak nampak riba tu haram, tak nampak rasuah tu salah dan berdosa, tak nampak. Tak nampak mendedahkan aurat itu salah, sebab dia dirasuk oleh syaitan. Ada seorang yang dirasuk jin, dia pun menjerit-jerit lah. Seorang lagi duduk sebelah dia, tak tutup aurat, dia tak jerit apa, dia senyap dia. Yang ni yang patut diruqyah daripada yang rasuk jin. Kerana yang dirasuk jin ni dia akan ingat Allah. Yang ni sampai sudah tak ingat Allah. Dan syaitan berjaya pada yang kedua, bukan pada yang pertama. Yang syaitan benar-benar berjaya bukan orang yang jerit-jerit lalu jadi tekanan, depression, lalu terjun bangunan. Dia kerana dia gila, dia rasuk jin misalnya. Itu semua syaitan tak berjaya. Kerana Allah akan mengangkat dosa dia. Sebab dia lakukan tanpa sedar. Andai kata dalam keadaan depression tadi, atau dalam keadaan dirasuk tadi, dia terjun bangunan dan sebagainya, dia tak berdosa apa. Allah angkat kemuliaan dia. Bahkan dia diuji oleh Allah. Bahkan kalau dia bersabar dengan ujian ini, dia akan masuk syurga. Sebagaimana hadis Imra'atun Sauda, wanita kulit hitam yang sentiasa dirasuk, sehingga dia mengadu kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, inni usra'u, saya dirasuk, wa inni atakasyafu, sampai terbuka aurat, nampak habis di dalam. Lalu kata Nabi SAW, in syi'ti sababti walakil jannah,
Kalau kamu sabar, Allah bagi kamu syurga. Wa in syi'ti da'autu laki hatta yu'afiyakillah. Dan kalau kamu mahu, saya boleh doakan biar Allah sembuhkan. Lalu perempuan ini berkata, bahkan saya nak sabar, tak ada doa lah. Dia rela diri dirasuk sampai bila-bila, sebab dia jamin syurga. Tapi ya Rasulullah, doakan supaya tidak terdedah auratku. Lalu baginda pun doa supaya tak dedah aurat. Tuan-tuan, dedah aurat pada rasuk dengan dedah aurat. Kalau mental atau fikiran manusia biasa, rasuk tu teruk. Dedah aurat tu ramai orang buat dedah aurat. Dedah aurat tu biasa bagi setengah orang. Dedah aurat banyak negara-negara yang even baju pun tak nak pakai, seluar tak nak pakai. Mereka nampak zahir cerdik. Mereka nak membeli belah pun telanjang. Sehingga dekat UK, mereka buat satu pertandingan membeli belah sambil telanjang. Yang ikut ni bukanlah orang bodoh-bodoh, semua pandai speaking Melaka. Lamat Saleh pandai speaking. Kalau kita kan sebut pandai speaking tu bijak. Ya, tak pandai speaking, tapi ini semua pandai speaking semua ni. Tolak terodi telanjang. Bangga. Perempuan tadi, dia lebih melihat kepada yang menjaga aurat itu. Itu syariat. Adapun dia rasuk jin, dia tak boleh buat apa. Tak mampu. Menutup aurat je. Dia minta biar jin tidak mendedahkan maruah dia. Maka wanita ini sampai Rasulullah dah wafat, dia masih lagi dirasuk dan dirasuk. Ketika Ibn Abbas duduk dengan anak muridnya mengaji, samanya Atta' bin Abi Rabah. Lalu kata Ibn Abbas, nak tengok tak ahli syurga? Kata mereka, nak. Tengok perempuan. Seorang perempuan lalu depan. Itu dah dia ahli syurga. Macam mana? Sebab Rasulullah cakap. Mereka bukan macam kita, tuan-tuan, teka-teka ni ahli syurga, ni ahli syurga. Kita suka-suka kita je. Padahal kita pun tak tahu hakikat. Kita sebut jangan mudah-mudah kata orang ahli syurga. Kata orang ahli neraka pun tak boleh. Tapi nak kata apa? Jangan kata apa, diamlah. Sebab kita tak tahu. Tapi kita berharap dia ahli syurga. Kalau kita sebut kita harap, semoga okey. Kita macam nak ceroboh ilmu gaib, ilmu batin. Memang dia ahli syurga. Oh, jangan. Itu benda yang tidak diizinkan oleh Allah untuk siapa pun berkata. Tapi kalau kita kata insya-Allah dia ahli syurga, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu di syurga. Okey. Itu beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah. Jadi bila Ibn Abbas kata itu ahli syurga, berdasarkan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut. Lalu dia bacakan hadis itu. Jadi bila kita nak sebut syaitan ni, dia tengok dalam kita. Tengok dalam kita. Ramai orang yang dirasuk syaitan tak sedar. Tapi bila dirasuk jin, ramai orang tahu. Oh, dia kena rasuk jin. Bacalah ruqyah banyak sikit. Maka peruqyah pun baca. Tuan-tuan, peruqyah dengan para ustaz yang ajar manusia supaya membentengi diri daripada syaitan, dengan para ruqyah hanya nak keluarkan jin, beza je jauh. Sebab yang paling sukar nak keluarkan syaitan dalam diri kita. Nak keluar jin ni tak susah. Kalau kita makan nasi lemak, jin pun tak datang masa makan nasi lemak. Okey. Tapi syaitan masa makan nasi lemak pun datang. Dia datang pada semua keadaan. Orang yang kena rasuk jin ni, tuan-tuan, paling kuat masa tidur, jin tu pun tak datang. Saya tidur. Dia ada waktu-waktu dia. Tapi syaitan dia tak ada waktu. Setiap masa. Setiap masa dia bersama dengan orang, dengan manusia. Dia merasuknya tanpa orang tu sedar. Dengan memandang mudah hukum hakam syariat Allah. Dengan melanggar secara terang-terangan. Bukan mencabar. Sebab tujuan syaitan nak jadikan orang masuk neraka. Yang kena rasuk ni terhindar sebab dia banyak berzikir pada Allah. Kita cakap apa pun dia patuh. Jangan lepas ni kena tutup aurat. Kena itu, kena qiyamul lail. Ternyata yang kena rasuk jadi lebih beragama. Tapi yang kena syaitan ni tak, agak suka. Bila kita kata tutup aurat, dia pun jawab, kuburkan asing-asing. Apa nak sibuk? Bila kita tegur yang ni haram, tu kan dosa, dah pahala saya tanggung sendiri. Apa yang disibuk? Demikian bezanya. Jadi syaitan, tuan-tuan, dia akan tengok dari dalam manusia. Bila dalam kita kosong, maka mudah. Sebab itu dia boleh masuk dalam kita. Maka bagaimana benteng kita? Ya zikrullah dalam hati.
berpuasa, kerana puasa akan menyempitkan pembuluh darah. Dia menjadikan syaitan tak selesa berada pada tubuh orang berpuasa. Sebab itu dia tak boleh membangkitkan syahwat orang berpuasa. Dikekang. Apatah lagi syaitan ada trauma dia. Kerana setiap kali datang Ramadan dia diikat. Tiba-tiba ada orang yang menjadikan setiap hari ialah Ramadan dia. Maksudnya dia sentiasa berpuasa. Seperti syaitan terikat bila hendak menguasai dirinya. Ini disebut oleh baginda SAW. Dayiqu, sempitkanlah pembuluh darah kamu dengan berpuasa. Dia tak mampu masuk. Kerana itu orang yang rajin berpuasa hatinya lembut. Hatinya lembut untuk dia mematuhi perintah Allah SWT. Kemudian bila kita sebut malu kepada Allah ini, jaga perut kita. Dan apa yang masuk dalam perut kita. Tadi kita sebut jaga kepala dan apa yang kita fikirkan. Jangan ada kita fikir benda tak elok. Apatah lagi di tempat mulia. Depan Kaabah ke, di Mekah ke, Madinah. Ada fikir-fikir tak elok. Aku nak tendang orang ni, nak sepak orang ni. Fikir tak elok, jangan. Prasangka buruk pada orang itu, benda tak elok. Benda-benda yang tak baik. Dan yang kedua bila kita sebut, wal batna wa ma hawa, jaga perut dan apa je yang masuk dalam perut kita. Tentang ambil kira. Kedai mana kita makan, makanan siapa buat, ambil kira tu. Allah Ta'ala suka orang yang menjaga makanannya. Sebab itu di antara sebab mustajab doa orang jaga makanan. Dan kerana itu bila Sa'ad bin Abi Waqqas minta Rasulullah mendoakan dia supaya menjadi orang yang paling mustajab doa, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Ya Sa'du atib mat'amak takun mustajab da'wah. Wahai Sa'ad, jaga makananmu, mustajab doamu. Jaga. Kewajiban kita menjaga makanan kita dan menjaga makanan anak-anak kita. Standard paling simple sekali halal. Kemudian pergi peringkat yang kedua, halal baik. Halal dan baik. Pergi pada standard yang berikutnya, iaitu makan kita untuk menjadikan sebab kuat badan beribadat, bukannya untuk berlazat-lazat syahwat. Maka itu standard yang lebih tinggi. Seorang yang makan untuk menjadikan dia lebih kuat beribadat berbanding bertalazzud untuk berlazat dengan syahwat. Itu keutamaan. Sebab itu bila dia mendapati makanan yang boleh menghalang dia untuk beribadat, maka ini ditinggalkan. Walaupun ia halal. Boleh menyebabkan lepas makan ni saya rasa macam tak selesa ibadat. Lepas makan ni jadi garuk. Lepas tu nak sembahyang susah. Saya tinggalkan. Untuk jaga ibadat. Lepas makan ni saya kepala berpusing. Saya nak solat, takkan saya nak solat angkat dan kepala berpusing. Lepas makan ni asyik sendawa berangi. Tengah solat, bunyi. Sebab apa? Makan benda berangi. Maka jangan sampai peringkat tu. Maka saya tak akan makan benda ni kalau dia boleh halang ibadat saya. Walau dia halal. Kalau dia halal. Ataupun dia mengganggu orang lain, saya nak makan durian. Lepas ni nak sembahyang zuhur berjemaah. Oh, bila dia sendawa, dia punya bau durian. Ganggu habis orang. Termasuk kita yang sendawa tu. Saya tak makan benda tu waktu itu. Kalau pun saya nak makan, boleh. Lepas habis solat, saya akan makan. Dan bila sebelum solat, saya akan gosok gigi dan sebagainya. Ini orang menjaga makanan. Tapi orang jadi tak perlu. Dia asal dia nak makan, dia makan. Akhir ibadat terganggu. Orang pun terganggu. Sedangkan bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man akala thuman au basalan fala yaqrabanna masjidana hadza. Fa innal malaikata tata'azza kama yata'azza banu Adam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang makan bawang putih, bawang besar dengan dalam rengkeknya ataupun dalam kurungannya, yang makan benda-benda yang berbau, maka jangan dia mendekati masjid kami. Jangan masuk dalam masjid. Kerana malaikat terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Bila seorang dengan mulut yang berbau, dia masuk ke rumah Allah, bukankah ada orang terganggu, malaikat pun terganggu. Dan malaikat tak suka bau-bau yang tidak baik daripada makanan. Sebab itu kita cuma makan benda yang baik, yang bagus. Jadi ini standard cara kita makan. Yang pertama, standard paling prinsip ialah halal. Yang kedua, yang baik.
yang menyihatkan tubuh badan dan sekian-sekian. Yang ketiga, tak mengganggu ibadat. Walaupun makanan tu halal, even baik, tapi dia mungkin ganggu ibadat dalam aspek tertentu, tak kira aspek mana pun. Umpamanya kalau saya makan banyak sangat, akhirnya bila saya solat saya pun menguap. Innallaha yakrahu tasawuba, sedangkan Allah tak suka orang nguap. Apa terangi nguap ketika ibadat? Kita tengah solat, nguap. Sebab apa? Kenyang sangat. Maka kita tak akan buat. Tu bila kita terawih, saya buka atau kita berbuka sikit je supaya terawih kita tak ngantuk. Kalau ngantuk kita mesti buat sesuatu, tak boleh biarlah ngantuk-ngantuk lah. Tak, kita tahu ini satu benda yang bahaya. Sama ada kita tidur sekejap ke, basuh muka ke, buatlah sesuatu. Boleh mandi lah. Sebab itu setiap makan untuk menjaga ibadat kita. Kalau ada kata makan untuk hidup, itu nombor 2 penting. Yang penting ibadat. So macam mana pun kita makan untuk jaga hidup, last kali mati juga. Ada kita makan, ni makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Tak, kita kata makan untuk ibadat. Bukan hidup untuk makan, tidak juga makan untuk hidup. Makan saya untuk ibadat. Kalau makan untuk hidup, last kali mati juga. Makan saya untuk ibadat. Bila makan saya untuk ibadat, dan saya tahu saya akan mati, tapi setiap yang saya makan memberi pahala kepada saya. Dan kemudian kata Nabi SAW, yang ketiga, orang malu pada Allah, wal yadhkuril mauta wal bila, dia sentiasa ingat mati dan hari kebinasaan. Hari di mana harta bendanya tak ada semua. Hari di mana semua pakaiannya pun hancur di badannya. Bahkan tulang belulangnya juga hancur. Ingatlah hari bila itu. Hari bila, artinya semua binasa. Semua hancur. Tak ada apa kita, tuan-tuan. Kita pun tak ada. Sebagaimana dulu kita tak ada. Cuma dulu kita tak ada tanpa bukti. Sekarang kita tak ada bukti. Dulu kita tak ada bukti apa-apa kita tak ada. Melainkan di dalam pengetahuan Allah. Kita berada alam roh. Orang dunia tak tahu pun. Sebagai tuan-tuan tak tahu akan ada anak. Tak tahu. Dia berada alam roh. Sampai dari isteri kita mengandung, baru kita tahu ada. Dan lepas tu kita pula tak ada pula. Cuma Allah jadikan tak ada, kali kedua ada bukti. Ada kubur kita. Ada tulang belulang kita. Ada. Yang pertama kita tak ada tanpa bukti. Cuma Allah tahu. Orang pun tak tahu kita ada. Dulu, sebelum tuan-tuan lahir, 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, mana ada bukti bahawa kita ada? Sehinggalah hari ibu kita mengandung, barulah tahu ada. Itu pun belum tahu siapa orang ni. Laki ke perempuan belum tahu. Sehinggalah cukup bulannya dan waktunya, maka dilahirkan. Barulah ada tanda kita ada. Kemudian kita akan mati. Kita kembali tidak ada. Namun tidak ada kali kedua, ada tanda. Kubur tulang. Untuk apa? Untuk menunjukkan kita bertanggungjawab. Dulu kita tak ada sebab kita tak ada tanggungjawab. Tak ada apa. Tuan tak tanya apa-apa. Tapi bila kita pernah ada, kemudian tiada, maka ada tanggungjawab. Kita kena pikul. Maka pada hari di mana binasa semuanya, kita pun teringat. Kalau saya cari semua benda ni sampai ganggu ibadat saya dengan Allah, benda ni kan akan binasa. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Yang tinggal cuma redha Allah, yang cuma tinggal zat Allah. Jadi tuan-tuan, kita pun tahu macam mana nak utamakan yang binasa ke yang kekal. Yang kekal itu akhirat, yang binasa itu dunia. Tapi kita kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kamu ni ramai lebihkan dunia, sedangkan akhiratlah yang terbaik dan kekal. Tentang duit kita, ini akan hancur duit ni. Kenapa kita tak kekalkannya dengan sedekah atau buat benda yang baik? Kita nak beli ke, kita nak guna, kita fikir benda baik. Kalau saya fikir nak beli kereta, biar kereta ni sampaikan saya untuk buat taat dan ibadat. Atau untuk menjadikan penyebab sambung silaturahim saya. Atau penyebab saya taat pada mak ayah saya. Kenderaan saya nak selesa bagi mak ayah. Atau penyebab untuk saya memberi kebahagiaan pada isteri dan anak-anak saya. Keselesaan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau saya melabur kekayaan saya untuk sekian-sekian. Semua benda ni kita ada benda yang akan mengekalkan dia. Kata dunia ni sementara. Atau dunia binasa. Tapi kekalkan dia dengan ibadat kita pada Allah. Umur kita ni sementara.
Tapi bila kita kekalkan untuk ibadat pada Allah, umur ini bermanfaat. Dunia semua sementara, tapi kalau kita kekalkan untuk taat, maka dia akan jadi abadi. Semua jadi abadi. Duit-duit kita pun abadi, sebab kita gunakan mentaati Allah. Kita akan dapat laba dan untungnya. Kemudian bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bila seorang tu benar nak akhirat, itulah tanda dia malu. Nak tahu orang tu malu ke Allah atau tidak? Tengok, dia cenderung akhirat ke cenderung dunia? Kalau dia cenderung akhirat, maknanya dia malu pada Allah. Kalau dia cenderung dunia, malunya kurang. Makin banyak dunia dia nak sehingga membelakangi akhirat, dia tak malu. Dia memang jenis tak malu. Tapi orang malu, dia akan mengutamakan akhirat. Meletakkan akhirat walau bagaimana indah pun dunia. Kerana itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah." Siapa yang buat macam tu barulah dia malu pada Allah. Sebab itu ulama membahagikan malu itu pada 10 jenis malu. Tentang malu ni dia ada anak tangga dia, tangga. Yang pertama yang dinamakan sebagai malu jinayah, haya'u jinayah, malu jinayah. Itu malu bila mana setiap kali kita buat salah. Ini malu yang datang dari iman. Bila kita buat dosa je, kita mula malu. Jangan jadi muka tak malu, buat dosa pun tak malu. Waktu Adam AS buat salah, dia memakan buah larangan, maka fabadat lahuma sawatuhuma, maka tertanggallah pakaian kemuliaannya. Kerana semua di syurga ada pakaian. Di syurga ni ada pakaian dia. Tak ada orang masuk syurga telanjang. Walaupun cerita tentang kenikmatan yang bermaruh, berpakaian. Maka Adam AS waktu melanggar perintah Allah Ta'ala, maka telanjang baginda. Maka cepat-cepat Adam lari. Dalam syurga dia lari berlindung di pohon-pohon syurga. Lalu Allah bertanya, "Afirara minni ya Adam?" Adam, kau lari daripada aku? Allah tahu jawapan Adam. Ya Allah, aku malu padamu. Dalam keadaan aku telanjang, aku malu. Ini walaupun telanjang itu, kalau kita bersinian tidak salah. Tapi orang yang mulia, walau sendirian dia telanjang pun dia malu. Bila Rasulullah kata pada sahabat, jagalah aurat kamu waktu mana kamu bersama dengan orang malaikat untuk isteri dan teman sahayamu ataupun hamba-hamba sahayamu. Lalu kata sahabat, ya Rasul, kalau kita duduk seorang-seorang boleh tak nak telanjang? Kita duduk seorang-seorang, umur 2 tingkat raun nak telanjang, bebas telanjang. Bini pun dah balik kampung, atau bini dah gilang kahwin dengan anak saya seorang je, Ustaz. Saya nak telanjang lah. Nak lepas perasaan. Ya, boleh tak? Sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami seorang-seorang kami nak bogel boleh? Apa jawab Rasulullah? Nabi tak kata haram. Sebab benda tu tak haram. Tapi kata Rasulullah, wallahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah yang patut kamu malu. Tak malu kamu? Walaupun benda tu tak dosa, tapi kena ada perasaan malu. Kalau kita, kalau saya saja telanjang tak ada sebab saja nak telanjang, tak malu ke Tuhan? Malulah. Tak dosa, betul tak dosa, tapi malu ada. Sebab orang bila malu, bukan perkiraan dosa itu jadi keutamaan. Dosa itu peringkat yang berikutnya. Jadi cerita Adam AS, bila Adam dia malu dalam keadaan telanjang tadi, maka dia sorok di belakang pohon-pohon syurga, atau sebahagian ulama menyebut ia daun pokok tin. Kerana tin ni dia punya daunnya besar, maka dia berlindung. Itu disebut sebagai hayat ujinayah. Hayat malu lepas buat salah. Kalau kita semua bila buat salah ada rasa malu, maka itu tanda ada iman. Yang kedua kata ulama, dipanggil malu taksir. Haya'un taksir. Haya'un taksir, malu kerana kita cuai. Malaikat sembah Allah daripada mula dicipta, sujud sampai berlaku kiamat. Lalu apa kata malaikat? Rabbana ma'abadnaka haqqal ibadah. Wahai Tuhan kami belum beribadat sungguh-sungguh lagi. Tata kita ni buat macam mana pun ibadat kita belum sempurna. Walau kita kuliah tiap pagi, walau baca Quran setiap hari, walau zikir 1000 kali,
Walau sedekah tak boleh nak kira banyaknya. Tapi kita tetap rasa, ya Allah, aku masih cuai dalam bersyukur padamu. Kerana yang kau beri pada aku banyak, aku keluar sikit je. Kita sedekah banyak mana tuan-tuan? RM100, RM200. Yang Allah bagi? Berapa persen daripada yang Allah beri pada kita tadi, kita ibadat? Berapa persen masa yang Allah beri pada kita, kita ibadat? Tuan-tuan dapat umur 60, 50, berapa persen ibadat? Berbanding kita buat benda-benda kita sendirilah. Berapa persen? Kita solat kadang-kadang 15 minit rasa lama. Termenung setengah jam rasa sekejap. Termenung. Nak solat 15 minit witir. Sebelum subuh 15 minit, Allah lamanya. Rasa lengahnya kaki. Dia boleh queue dekat kambing 40 hari 2 jam. Okey. Okey, daripada atas bukit turun bukit. Ni mula start beratur baliklah kita ni. Beratur. Tapi dia nak kiam tu 2 minit, 5 minit, lamanya rasa. Datang semua penyakit. Gauk datang masa tu. Sarah datang. Tapi queue masa beli makanan, hilang semua penyakit. Kita pun malu. Kita malu. Ini panggil taksir. Apa pun ibadat kita buat, kita rasa belum sempurna. Ini kita cerita orang yang sempurna buat ibadat. Jangan cerita orang tak buat ibadat ni. Dan yang ketiga, yang dinamakan malu ijlal. Ijlal, yakni membesarkan. Kerana kagum dengan sesuatu, kita malu. Kita nak faham bila kita baca kisah Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Amru bila dia memeluk Islam. Beliau memeluk Islam beberapa bulan sebelum pembukaan kota Mekah. Bila Khalid Al-Walid memeluk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah. Atau lebih tepat 7 Hijrah. Lalu Khalid Al-Walid hantar surat kepada Amru bin Al-As. Dan sampai bila nak kafir jahiliah semua berhala? Kita ni kawan baik, sampai bila lagi? Kita nak lawan kebenaran, nak lawan Rasulullah SAW. Kamu orang cerdik, kamu bukan orang bodoh. Akhirnya Amru ambil keputusan memeluk Islam. Dan berhijrah ke Madinah. Beberapa bulan sebelum berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Adapun Ikrimah dia degil lagi. Ikrimah degil. Ikrimah dia masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Degilnya hilang lepas pembukaan kota Mekah. Maka Amru radhiyallahu ta'ala semenjak dia masuk Islam, dia tak berani tengok Rasulullah secara penuh. Dia tak berani tenung muka Rasul. Dia tengok sekejap, kalau Nabi tengok balik, tunduk. Kan dia kata, ya Rasulullah, aku kerana hebat melihat wajahmu, sehingga aku tidak boleh memenuhi pandanganku. Tetapi bila kita jumpa orang hebat, hebatlah pada pandangan kita, hebatlah. Raja ke, berani tak kita tenung dia? Tak, tenung separuh tengok sikit. Malu. Dengan kita nampak gah kuasa dia, kalau kita nisbahkan kuasa lah. Atau kita jumpa orang baik sungguh. Orang baik. Berani tak tuan-tuan tengok muka dia? Tengok kejap menggementar kita. Takut. Ini panggil ijlal, kerana kita terlalu hormat. Dia Amru terlalu hormat pada Nabi SAW. Apa tidaknya, apa pun dia buat, Rasulullah sabar, hebat. Dan waktu mana Amru memeluk Islam, Nabi tak ada pun tunjukkan kebencian silam. Pada Amru ni dalam kategori orang yang teruk. Tapi baginda SAW, sifat pemaaf Nabi, tak pernah Nabi melihat yang silam. Kita ni tuan-tuan, orang dah berubah pun kita tengok yang silam lagi. Rasulullah tak pernah tengok yang silam. Walhal kesalahan mereka direct pada batang tubuh Rasulullah SAW. Mereka nak bunuh Rasulullah, mereka semua. Tapi Rasulullah bila orang tu taubat, orang tu Islam, Nabi tak pernah sebut walaupun satu pun kejahatan mereka. Itu indah akhlak baginda SAW. Baik, yang keempat, yang disebut sebagai malu karam. Malu kerana kita orang baik. Macam mana? Bila Rasulullah SAW dibuat jamuan berkahwin dengan Zainab bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anha, maka para sahabat pun datanglah ke rumah Rasulullah. Datang, duduk, makan. Lepas makan sembang. Rasulullah nak sudah, ni malam pertama, malam pengantin. Rasulullah nak suruh, pergilah balik lewat dah ni. Nabi tak tergamak nak cakap. Ini kerana Nabi ni orang baik. Orang baik takkan halau orang. Kita kan kalau tetamu datang rumah kita, kita dah estimate datang setengah jam lah. Kita pun lepas ni keluar, ada kerja. Tapi tamu duduk, dia buat macam kita tak ada kerja.
Kita pun dah nguak 4 kali depan dia. Bila nak balik ni, bila nak balik. Tapi oleh kerana kita orang baik, kita tak kata, awak tak kerti balik, pergilah balik. Kita tak sebut sebab kita ada karam. Sifat pemurah. Orang pemurah ni dia ada malu dia. Dia ada malu. Dia tak mungkin halau orang keluar dari rumah dia kalau orang tetamu tu datang. Atau bila tetamu datang, nak jalan rumah, boleh. Walaupun dia ada kerja itu. Boleh masuk. Masuklah kejap, tetamu berduduk. Sembang. Dia nak beritahu tetamu, boleh tak? Saya ada kerja ni, boleh tak awak jangan duduk lama-lama. Dia malu. Rasulullah SAW waktu jamuan walimah, sahabat duduk lepak sampai tengah malam. Rasulullah pun keluar dari rumah. Sekejap, pergi rumah isteri yang lain. Nabi balik, sembang lagi. Tak faham-faham. Rasulullah nak cakap, tapi kemuliaan Rasul. Nabi nak je kata, insarifu. Dah lah balik. Sehingga turun firman Allah. Wala musta'nisina li hadis. Fa'iza ta'intum fantashiru. Wala musta'nisina li hadis. Bila kamu dah makan, beredar lah. Beredar. Dah makan. Sebab tu jam walimah ni panggil makan, bukan panggil sembang. Tu ingat bila jamuan walimah, orang panggil kita, dia panggil makan, bukan panggil sembang. Dia janganlah duduk meja itu macam kita punya. Dah habis makan tu balik. Baliklah. Sebab orang lain pun datang nak makan. Kena pula tempat kecil. Kena pula orang tengah beratur, berdiri. Benda ni diaplikasikan baik jamuan kahwin atau kedai makan. Tentu dah makan kedai makan, tak payah sembang kat rumah. Melainkan memang tak ada orang kedai makan tu. Kita duduk sebab nak promosi kedai tu. Lama sikit lah duduk. Jadi Allah turunkan firman-Nya, bila kamu dah makan, sila keluar. Wala musta'nisina li hadis. Jangan lagi sembang-sembang. Bermula itulah sahabat pun tak pernah lagi buat. Sahabat ni bagus. Hazar Ra'imul awal. Yang syawal ni bagus. Dia tegur terus. Mereka tak akan ulang. Kita tegur 10 kali buat benda sama lagi. Ini kita diajar. Dah makan. Sebab itu bila kita bertamu rumah orang, kalau tuan rumah tu angkat makanan cepat, maknanya nak suruh kita balik cepat. Dia makan dah cepat. Kalau tuan rumah tak angkat lagi makanan, dia nak sembang lagi tu. Sembang. Ni kalau dah makan mesti balik ni. Sembang-sembang. Kemudian dia pun angkat air masak dulu. Sembang-sembang. Tu angkat air mani dulu. Sembang-sembang angkat buah. Dia buat macam hotel tu. 3 peringkat makan. Lepas tu barulah dia angkat yang berat-berat. Kemudian pencuci mulut pula. Dia jenis tetamu pemurah, dia tak cuci pakai air. Cuci pakai makanan. Cuci mulut. Ni pencuci mulut. Makan. Jadi orang yang karam, tuan-tuan, dia tak mungkin halau orang. Kalau orang datang minta, dia tak mungkin kata tak. Dia bagi sebab dia malu. Dia ada karam. Orang minta, boleh. Dia tak biarkan orang tu pergi tanpa dapat apa-apa. Mesti dapat. Sebab itu Nabi SAW bila datang orang minta dengan Rasulullah, Nabi tak pernah kata tidak. Sebab Nabi ni orang pemurah. Malu orang pemurah untuk membiarkan orang tu berlalu tanpa dapat apa-apa. Sebab tu ada setengah-setengah tuan rumah, tuan-tuan, dia baik. Kalau kita pergi rumah dia, yang makan-makan, yang bungkus-bungkus, dia malu tetamu dia balik tanpa ada bungkus. Sebab dia ingat tetamu ni ada anak bini kat rumah. Muka-muka ambil balik pula. Dia siap bungkus. Ini orang karam, dia panggil. Sifat ini adalah sifat baginda SAW. Yang kelima disebut sebagai malu hasyamah. Hasyamah ini maksud ataupun hashmah, malu sebab kita nak jaga maruah kita. Seperti contoh, ila Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia nak tanya satu soalan. Soalannya, macam mana nak bersih air mazi? Kata Sayyidina Ali, kuntu rajulan madza fa astahi an as'ala Rasulullah limakanati ibnatihi indahu. Aku ni seorang lelaki yang selalu bermazi. Lelaki yang selalu keluar mazi. Dia kalau orang lelaki yang selalu keluar mazi, maknanya dia kuat. Kalau mazi pun tak kena, tak kuat lah tu. Lelaki yang selalu bermazi. Dan aku nak tahu macam mana nak uruskan air mazi ni. Air mazi, macam mana nak urus air mazi? Lalu aku nak tanya Rasulullah, tapi malu sebab isteri aku anak Rasulullah. Jadi aku malu. Aku suruh pada Miqdad. Miqdad, kau tanya? Rasulullah pun tahu Miqdad ni bukan lelaki bermazi. Nabi tahu ni soalan ni tak layak untuk dia. Maka Miqdad, kau tanya. Ya Rasulullah,
Seorang kalau bermazi, maka macam mana nak buat? Kata Nabi SAW, falyaghsil zakarahu wal yatawadda. Dia basuh kemaluan dan kemudian berwuduk. Dia tak perlu mandi wajib. Kalau seorang tu keluar mazi, air mazi tu najis, dia cuma basuh mazi atau membasuh kemaluan dia, kemudian dia ambil wuduk. Dia nak semayang atau sebagainya. Maka ini disebut malu hashmah ataupun hashamah. Malu kerana maruah kita. Sebab kita tanya soalan ni, malulah kita kalau orang tahu. Nak tanya ni apa hukum seorang ni kalau begini. Kita sebut apa hukum kalau orang. Padahal kita tu, tapi malu nak sebut kita. Sebab kalau ada orang tu begini-begini, apa hukum dia? Padahal keluarga kita. Tapi kita tak secara sorab beritahu keluarga kita. Sebab kita ada malu tadi. Terutama soalan-soalan yang bersifat benda dalam kain lah. Benda-benda dalam kain. Contoh kita nak cerita, apa hukum seorang bersetubuh ketika haid. Kita nak beritahu kita, tak malulah kita. Nak tahu hukum, kalau isteri dalam haid, boleh tak dia masih lagi berseronok beristimta'? Boleh tak? Dia tak kata, Ustaz, kalau saya nak buat, dia tak, sebab dia ada malu. Maka dia akan kiaskan pada orang lain, atau dia mungkin wakilkan orang lain tanya. Ini disebut sebagai malu hashmah atau hashamah, kerana ini menjaga maruah diri. Supaya tak dah diwar-warkan dan sebagainya. Umpama seorang, dia nak tanya apa hukum seorang dulu dia minum arak. Atau dulu dia makan babi, perlu tak dia samak mulut dia. Dia tak kata dia makan, dia malu. Dia malulah sebab dia, orang kenal dia dah baik. Sebab dulu pernah dia buat macam tu. Maka digunakan orang lain. Maka ini disebut malu hashmah atau hashamah, menjaga maruah diri. Ini sebahagian daripada 10 jenis malu. InsyaAllah kita akan sambung lagi malu-malu yang termasuk dalam makna iman. Secara hukum sah, bila Rasulullah SAW menyatakan al-haya'u minal iman, malu itu daripada iman. Tapi malu tu ada tangga-tangga. Dia ada malu yang paling besar atau malu yang tertinggi yang menjadikan seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.